بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk terus kita mendalami kepada surah Asy-Syu'ara, surah yang penuh dengan panduan kepada kita bagaimana untuk melihat kepada formula kebenaran yang ada di atas muka bumi ini, dan lebih daripada itu ia bercakap tentang perjuangan menggunakan perkataan, menggunakan segala teknologi yang ada adalah untuk kita menyebarkan kebaikan, bukan untuk melawan kepada kebenaran. Pada hari ini kita akan mendalami pada halaman 373 dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz. Alhamdulillah ya, kita syukur pada Allah Subhanahu taala bersama tuan-tuan yang berada di rumah, terus kita kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 373. Bermula pada ayat 137 hingga 140 kita akan menyambung kisah Nabi Hud ya bersama dengan kaumnya. Ini adalah kisah yang banyak kali berulang dalam Al-Quran. Allah mengingatkan berkali-kali agar kita tidak lupa, jangan sampai kita mengulang kepada kebinasaan yang berlaku kepada kaum Nabi Hud pada masa yang lepas. Dan ia diteruskan pada ayat 141 sehingga ayat 159 bagaimana kisah Nabi Saleh bersama kaumnya yang derhaka, yang melawan kepada mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesannya itulah yang kita ingin belajar dan kita ingin ambil pelajaran bersama pada hari yang berbahagia ini. Jom kita sama-sama baca daripada ayat yang ke-137 kita bawakan sampailah kepada ayat 149 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini menyambung pengajian kita pada surah Asy-Syu'ara. Satu cerita ataupun ayat-ayat yang banyak dia ulang-ulang perkataan tu, sudah pasti ayat Al-Quran ni bila dia ulang-ulang dapat menetapkan pendirian kita, dapat menambah lagi kekhusyukan kita dan kefahaman kita kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan dapat bertambah kuat untuk kita beramal. Baik, alhamdulillah kita dah lihat sinopsis tentang gambaran awal muka surat yang akan kita baca ini, itu muka surat 373. Sama-sama kita baca ayat yang 137 hingga ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabuhu fa ahlaknahum
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 137 hingga ayat yang ke-150 Ustaz ya. Sebentar tadi ya kita baca untuk sama-sama kita mengambil pelajaran yang penting. Ini adalah sambungan kisah yang kita dah belajar semalam, iaitu kisah Nabi Hud alaihi salam bersama kaum Ad, di mana mereka ini amatlah hebatlah Ustaz ya. Sehingga kan kalau kita lihat semalam ada istilahnya wa idza batashtum jabbarin. Oh itu terkenal tu. Terkenal kan? Ustaz. Digunakan ayat ini untuk apa? Apa makna Ustaz? Ya, ni sebenarnya ayat ini bercakap tentang dia orang ni kalau belasah dengan sekejam-kejamnya. Mereka ni gangster sebenarnya Ustaz ya. Tamadun mereka dah ada benteng-benteng, masani' ya, dia punya tamadun yang hebat. Mereka kaya dengan kedegilan mereka, dengan degil mereka dapat jadi kaya, maka mereka jadi batashtum jabbarin ya, mereka menhenyak kepada orang-orang lain yang dia nak belasah, dia belasah sahaja ya. Jadi ada yang menggunakan ayat ini untuk buang batu karang ke apa ke, yang itu kita boleh semak baliklah ya, adakah betul amalannya. Paling betul amalannya ialah jangan jadi orang yang kejam ya, jangan jadi orang yang kejam dan jangan jadi orang yang digelar sebagai melampau. Sebabnya pada ayat yang ke-137 mereka ini, kerana mereka ini sudah kaya, sudah mewah, mereka ada segala-galanya, mereka boleh menghenyak siapa saja yang mereka tidak suka. Mereka bercakap in hadza illa khuluqul awwalin, iaitu agama kami ataupun apa yang kami buat ini adalah khuluq ya, satu perkara yang dah jadi kebiasaan dalam adat kami sejak dahulu kala lagi. Nenek moyang kami dah biasa buat begini, tengok tak ada masalah pun. Mereka kalau meninggal pun meninggal je, tak ada pula diazab. Kamu cakap azab lah apa semua ni, mana azab ya. Mereka sampaikan menyatakan pada ayat 138 wama nahnu bimu'adzabin, kami tidak akan diazab ya, pasal tengok nenek moyang kami ada meninggal je, tak ada pula kata kena puting beliung lah apa sebagainya, dan kami ini juga nanti di akhirat pun tidak akan diazab. Dia sampai tahap begitu sekali confidentnya, keyakinan mereka bahawa mereka happy ever after ya, mereka ini gembira sampai bila. Dan apabila mereka sudah bercakap mempersoalkan kepada azab tersebut, itu menandakan mereka mencabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fakadzabu fa ahlaknahum
ya, mereka mendustakan apa yang dibawakan oleh Nabi Hud, maka Allah hancurkan, binasakan mereka dengan apa? Kalau kita lihat dalam surah Al-Haqqah Ustaz ya, penerangan tentang ni pasal surah apa, kisah Nabi Hud, Samud, semuanya Nabi Saleh ini dia banyak berulang dalam Al-Quran. Jadi mereka kalau dalam surah Al-Haqqah itu angin sejuk selama 7 hari 7 hari 6 malam. Ya, 7 hari 6 malam, ada yang kata 8 hari 7 malam, amat sejuk. Dan bagi mereka ingatkan bahawa mereka kuat untuk menghadapi sebarang musibah. Rupa-rupanya bagi angin sejuk sahaja, cuba bayangkanlah Ustaz ya, kalau kita letak dalam aircon bukannya pada 24 Celsius, letak pada 0 Celsius, 7 hari tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Dulu ketika di luar negara, bila salji Ustaz ya, salji yang dah sampai boleh patah tangan, boleh patah telinga. Ada kawan yang pasal bila tersilap itu terlampau sejuk ya. Itu boleh menyebabkan azab yang tersendiri. Jadi ini yang berlaku kepada mereka. Dan di hujung itu ayat 139 Allah mengingatkan perkataan yang banyak kali berulang dalam surah Asy-Syu'ara ini, inna fi dzalika laayah. Ini adalah kebesaran tanda untuk kita sama-sama fikirkan dari segi sejarah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, tetapi ramai di kalangan mereka ini, ramai manusia ini tidak mahu beriman. Tidak indah pun orang Mekah ya tahu tentang kisah ini, tapi mereka tidak indahkan mesej kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, agar kamu jangan sekadar ikut majoriti, ikut orang ramai. Mungkin orang ramai rasa macam dalam dunia ini sekarang tuan-tuan tak nak baca Quran ya, tidak mahu berada dalam agama Islam pasal dia rasakan bahawa mungkin orang Kristian yang paling banyak, paling cool contohnya. Tetapi ramai, aktsaruhum, tidak semestinya. Dan dalam Quran bila digunakan perkataan banyak ini biasanya dikaitkan dengan perkara negatif ya. Kuantiti bukan segala-galanya, tetapi kualiti. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, pada ayat 140, sesungguhnya Allah ini adalah amat-amat perkasa tetapi amat penyayang. Allah sebenarnya memberi peluang Ustaz ya kepada orang Quraisy pada waktu itu. Allah bagi peluang. Dan apa mesej untuk kita? Allah boleh buat macam-macam kepada dunia sekarang ini. Allah bagi COVID-19 ini, Allah bagi satu teguran. Allah boleh hancurkan segala-galanya manusia yang ada kalau degil, tidak mahu mengikut peraturan Allah. Allah kekalkan bumi ini pasal mereka mengikut peraturan, boleh. Tetapi Allah Al-Aziz dipasangkan dengan ayat Ar-Rahim ataupun perkataan Ar-Rahim. Allah sayang. Allah beri peluang dahulu. Ayah, mak yang sayang pada anaknya, bila anak buat silap pun dia masih lagi memberi peluang. Dan inilah sebagai satu kesyukuran kita bila dapat menghadapi ataupun mempelajari Al-Quran ini, kita akan terus menyebarkan mesej kebaikan ini. Dan jangan main-main. Jangan main-main Ustaz ya, pasal kadang-kadang tak apa kot, Allah sayang. Kalau dia main-main sangat, dia terlampau positif kepada Allah, kena ingat Allah Al-Aziz boleh sahaja nak hancurkan satu kawasan tersebut. Mudah bagi Allah SWT. Bukan kita tengok pada zaman dahulu sahaja dengan angin, zaman sekarang pun bagi angin sahaja dengan salji contohnya boleh membunuh kepada manusia. Dan pada waktu ini kita harapkan bahawa kita ambil pelajaran daripada kebinasaan, segala cabaran ataupun ujian yang Allah berikan kepada kita. Seterusnya disambung pada ayat 141, kisah seterusnya. Berpindah kita kepada kaum Thamud. Siapa kaum Thamud? Kazzabat Samudul mursalin. Pada ayat 141, kaum Samud telah mendustakan para rasul. Mendustakan para rasul. Sebenarnya rasul yang datang pada mereka ialah Nabi Saleh Ustaz ya. Nabi Saleh, tetapi dikatakan di sini al-mursalin, rasul-rasul. Pasal apa? Mendustakan satu rasul menandakan, menurut Imam Sa'adi dia kata kalau tidak taat pada Nabi Muhammad, maksudnya tidak taat kepada seluruh nabi yang ada. Tidak taat pada Nabi Saleh, maksudnya tidak taat kepada seluruh rasul-rasul yang dihantar, kerana rasul ini membawa mesej yang sama menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 142, id qala lahum akhuhum Saleh ala tattaqun. Ini perkara yang juga diingatkan kepada Firaun oleh Nabi Musa. Iaitu apa? Nabi Saleh, akhuhum, saudara mereka di kalangan mereka ini mengingatkan, mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak lindungi diri kamu daripada pelbagai masalah
yang boleh berlaku pada masa depan dengan bantuan Allah. Itu maksud takwa. Ya, kita selalu dengar perkataan tattaqun afala tattaqun ittaqillah pada solat Jumaat ustaz ya, khutbah. Sebenarnya nak cakap, bila cakap tentang takwa, elak daripada masalah masa akan datang. Ya, wa yattaqhi digunakan perkataan itu dalam surah An-Nur. Baik. Jadi Nabi Saleh mengingatkan, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul yang dipercayai, yang jujur. Aku tak ada nak minta apa-apa lebih daripada engkau semua. Ya, lebih kurang begitu. Fattaqullah wa ati'un. Ini dua konsep yang penting, bertakwa dan mesti taat kepada siapa? Pada rasul. Pasal ada orang kata ustaznya, saya bertakwa ikut Quran, tak payah ikut sunnah rasul, tak apa. Kan, rasul tu manusia biasa kan. Sebenarnya dia cakap manusia biasa ni, dia lebih kurang perangai macam orang-orang Quraisy jugalah. Dia nak buat ikut dia punya agama dia sendiri, dia tidak mahu ikut kepada, dia nak apa istilahnya, dia nak spiritual tapi tidak mahu beragama. Itu satu lagi penyakit. Dia nak buat ikut saja, nak beriman pada Allah, zikir pada Allah, tapi dia tidak mahu ikut peraturan yang diletakkan oleh rasul yang dihantar oleh Allah, padahal itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca ayat yang ke-145 ya. Bagaimana Nabi Saleh mengingatkan kepada kaumnya, ayat 185 dan ayat 146 ini, untuk kita sama-sama ambil pelajaran bersama pada hari ini. Silakan ustaz. Baik, masya-Allah, kita masuk ayat 145 dengan 146. Atutrakuna fi ma hauna aminin. Ayat 146 tu minta Ustaz Fas bagi cerahan, saya pun nak tertunggu-tunggu juga. Adakah kamu fikir kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan selamat? Insya-Allah. Kita baca dahulu ayat 145 dan 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Atutrakuna fima hahuna aminin. Sadaqallahu Surah Al-Azim ayat 145 dan 146. Dan aku tidak meminta sesuatu balasan kepadamu atas ajakan itu, bayaranku hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Adakah kamu fikir kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan selamat? Ayat 145 ini menjelaskan tentang apa yang dibuat oleh Nabi Saleh ini bukanlah kerana dia mahu dipilih menjadi menteri ataupun menjadi pemimpin ataupun diberikan harta kekayaan ataupun ada udang di sebalik mi ustaz ya. Tak ada agenda. Agendanya ialah agar orang itu untuk mengikut kepada hidayah, kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsisten setiap rasul, tidak mahu ya, tidak ada agenda lain kecuali untuk semuanya mengikut pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dijelaskan kerana apa? Kerana kalau katakan orang ini tidak taat, mereka akan jadi amat sedih. Dan itulah juga yang berlaku kepada kita. Ya, kita mungkin ada bisnes, kita mungkin ada gaji dan sebagainya, tetapi di atas segala-gala perkara itu, ya, bagi tuan-tuan kita ustaz ya, kalau katakan buat bisnes ke apa ke, ada orang kata oh saya ni nak belajar kan, tetapi kalau katakan tak mampu sangat, maka kalau boleh dakwah melangkau daripada keuangan. Ya, wang-wang juga ustaz ya, maksudnya ada keperluan, Nabi pun ada keperluan yang tersebut, tetapi di atas segala-galanya itu adalah dakwah untuk mengajak orang lebih kepada jalan sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Saleh beritahu perkara ini secara jelas, dan selepas itu diingatkan atutrakuna fi ma huna aminin. Apakah kamu akan ditinggalkan huna? Bukan huna ustaz ya, huna. Maksudnya huna ini memang di sini, kan? Kamu akan ditinggalkan di sini saja ke dengan aman, kamu tidak akan ada apa-apa dan kamu ni tidak akan pergi daripada tempat ini. Ini tempat yang bukannya kekal. Ini bukan tempat yang kekal. Dan kalau kamu nak duduk di sini dengan keamanan, maka kamu kena ingat bahawa kamu jangan rasa selamat.
Jangan rasa selamat, jangan comfort zone lah Ustaz. Ya. Pasal biasanya orang kalau dah berada dalam waktu bekerja awal-awal tak ada kereta apa sebagainya, dia semualah minta ya Allah aku nak ni, pasal bila tak ada. Tapi bila dah ada, bila dah comfort zone, dah ada projek banyak apa sebagainya, rumah dah 2-3 biji, pada waktu itu orang boleh bersangka bahawa aminin. Oh, dah tak payahlah kita goyang kaki je lah. Tak payah buat kerja, tak payah ikut peraturan, kita boleh happy go lucky, boleh bergembira, boleh berjalan, tak payah kisah pasal peraturan dan orang lain. Jadi Nabi Saleh mengingatkan di sini bahawa aminin ini adalah satu nikmat yang paling besar Ustaz. Contohlah kalau kita ada makan pun, tapi kalau tak aman, makan pun sambil begitu je Ustaz. Kalau kita ini dijajah ataupun dikawal oleh istilahnya tentera yang darurat. Dalam keadaan itu kita tak selesa pun, walaupun kita nak baca Quran pun tak boleh Ustaz. Yang sekarang ni kita ni boleh baca Quran depan TV pula tuan-tuan, kerana apa? Kerana kita ada aminin. Tetapi ia tidak kekal. Ia tidak kekal. Ia adalah satu perjuangan orang dahulu dan kita pun kena perjuangkan. Dan lebih daripada itu Allah menyatakan fi jannatin wa uyun. Kamu ini ada kebun, ada mata air, ada tanaman, ada pohon kurma yang lembut mayangnya, didetailkan, dibutirkan perkara-perkara ini. Mengapa? Kerana bagi mereka tengok pokok macam ni Ustaz ya. Kalau Ustaz ada pokok macam ni lah Ustaz ya, kebun 1 hektar, 2 hektar, kita pun tengok, wah, ini selesa betul ni. Bagi tuan-tuan yang ada kebun kan, saya tak ada kebun Ustaz, jadi dia tak berapa ni. Tapi bila ada kebun, mereka ada kebun-kebun semua, mereka rasa mereka dah berada di syurga ya. Watanhituna minal jibali buyutan farihin, iaitu mereka ini daripada jibal, mereka memahat dan menjadi rumah yang amat cantik ya. Kita boleh tengok lagi tinggalan daripada samud ini ya. Dan inilah yang dilalui, yang diperhati oleh orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, bahawa sebenarnya semua ini perlu ditanggapi dengan fattaqullaha wa ati'un. Kena bertakwa ya. Jangan rasa bahawa masa depan ini akan terus aman. Perlulah buat perkara pertama, bertakwa kepada Allah, dan yang keduanya taat kepada Rasul. Dua perkara ya, dua perkara ini. Dan kalau ia tidak diberi perhatian, ada sesuatu yang akan menimpa. Kita akan lihat selepas rehat nanti apa kesan kepada mereka dan apa kesan kepada kita. Membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini, kita saksikan zara'a, iaitu menanam ataupun bertani. Inilah 14 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita lihat tadi di dalam ayat 148, wazuru' itu adalah tanam-tanaman. Bila kita ada tanam-tanaman, bila kita ada kebun, sebenarnya kita kena pastikan bertakwa. Makin lagi selesa, makin bertakwa. Kerana bila selesa, selepas selesa itu tidak selesa. Kalau nak terus selesa, takwa dan mentaati kepada Rasul. Kalau kita dah selesa dan kita nak hancurkan keselesaan kita, maka kita tidak akan mengambil pedoman daripada apa yang berlaku. Kita sambung kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yakni yang berbuat kerosakan di bumi dan tidak mengadakan islah pembaikan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus istiqamah dalam Al-Quran Time, baca, faham, amal. Jom seperti biasa kita belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Masih lagi berkenaan dengan hukum ra, yang mana perbahasan menjurus kepada keadaan ra yang dibaca dengan nipis, yang dibaca dengan tarqiq. Okey. Huruf ra yang dibaca dengan tarqiq iaitu nipis, ia berlaku dalam beberapa keadaan lah. Hari ini kita belajar satu keadaan, iaitu huruf ra yang sakinah. Itulah ra yang mati kerana wakaf. Dia mati disebabkan wakaf. Dan sebelumnya ada huruf ya lin. Kalau perasan, sebelum ni saya pernah sebut tentang ra yang mati juga. Sebelum ni mati juga, tapi selain daripada ya, tak termasuk. Hari ini yang kita nak sebut tu. Ra mati bukan selain daripada ya. Ra mati kerana wakaf. Sebelum ni adalah ya, bukan selain ya lagi. Ia adalah ya. Kemudian huruf sebelumnya berbaris di atas, maka hukumnya dibaca dengan nipis. Contoh wat-tayr, wat-tayr. Contoh al-khair, al-khair. Ra tu dibaca dengan nipis. Jangan confuse sebelum dia mati, sebelum ni berbaris atas. Biasanya baris atas ni tebal. Tapi kerana sebelum ra mati tu ada yang matinya yang kedua itu, sebelum ra itu adalah huruf ya. Dan ya sini jadi ya lin. Maka dibaca dengan, tetap dibaca panjang 246 juga harakat. Yang pentingnya perbahasannya ialah fokusnya ra tu dibaca nipis. Wat-tayr. Jangan wat-tayr. Tebal. Al-khair. Itu salah, tebal. Hukumnya dibaca dengan nipis. At-tayr, al-khair. Wallahu alam. Selepas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk apa istilahnya ya lin ya. Ya lin. Ya lin tu ya yang lembut ya. Ya lembut. Ya, lembut ya. Maksudnya cara bacaannya tadi itu untuk perkataan lin ini kita dah pernah berjumpa Ustaz ya, dalam betul. surah ketiga, surah Ali Imran, berkaitan dengan mad. Itu bukan mad, itu adalah lin talahum. Fa bima rahmatin minallahi lin talahum. Dengan rahmat Allah kita dapat berlemah lembut ya. Pasal nak lembut itu dia daripada sini Ustaz ya. Daripada atas tu, kalau khai dia kena turun sikit kan. Jadi kalau kita ni dah ada ilmu yang biasa, tapi kita kena turunkan status kita untuk berlemah lembut dengan anak, dengan rakan kita. Itu adalah lin dalam kehidupan. Dalam tajwid pun kita ada lin tersebut Ustaz ya. Masya-Allah ya. Untuk sama-sama kita ulang kaji pada hari ini. Kita nak meneruskan ya, bagaimana orang-orang yang tidak lin Ustaz ya. Tadi batashtum jabbarin, pasal mereka tak baca Quran lah tu. Kasar, main kasar selalu. Tetapi pada tuan-tuan, lembut bukan maksudnya lembik tuan-tuan ya. Itu kita kena ingat juga. Seperti Nabi Hud dan juga Nabi Saleh ini, mereka ini berlemah lembut, bukan berlemah lembik. Kalau baca Quran ada tak lembik Ustaz? Ya, ada kalau suara tak bermaya sangat. Kita nak lembut tapi jadi dah tak panggil lembut dah tu, lembik sangat. Lembik tak nak. Jangan lembik ya. Lin itu adalah lembut ya, untuk mengikut peraturan pada waktu itu. Baik. Kita nak meneruskan pada halaman 373 ini, ayat 151 hingga 159. Masih lagi kita berbincang tentang kisah Nabi Saleh bersama dengan kaum Thamud. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kekayaan, diberikan keamanan ya, tetapi sebenarnya Nabi Saleh menyatakan keamanan ini tidak kekal kalau tidak dipasakkan dengan takwa dan mentaati kepada rasul yang diutus, iaitu Nabi Saleh pada waktu itu. Jadi apakah lagi nasihat daripada Nabi Saleh? Kita baca ayat 151 hingga ayat 159. Baik, kita nak mendengar nasihat-nasihat seterusnya. Adakah perintah ataupun larangan-larangan seterusnya supaya kita tak melampaui batas berada di atas muka bumi ini. Kita baca nasihat seterusnya ayat 151 hingga 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن
كنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله. Surah Al-Azim, kita dah bacaan ayat 151 hingga ayat 159 untuk kita sama-sama mengambil pelajaran daripada kisah Nabi Saleh bersama kaum Thamud yang amat aman, ya, mereka ini ada kekayaan, ada kebun-kebun, ada mata air. Ini sebenarnya lambang kekayaan Ustaz, ya. Kalau kaya tu dia tak ada mata air lagi, ada air pili je, itu belum cukup kaya lagi lah tu. Tapi kalau dah ada mata air, maksudnya sungai, ada apa, taman tanaman dan juga jannat, kebun, itu tandanya dia ada real estate, ya, dia ada tanah-tanah. Pasal bila ada kebun ini maksudnya rumah dah ada lah ni. Tak mungkinlah ada kebun tak ada rumah, kan. Jadi ini lambang kepada satu kemewahan yang berlaku. Tapi apa yang berlaku bila mereka ada kekayaan rumah daripada gunung yang dipahat, bukan daripada batu marmar ambil daripada gunung, ini gunung sendiri jadi rumah. Nak ceritanya betapa mereka ini adalah satu tamadun, ya, yang hebat, ya, pada waktu dahulu. Masih kekal lagi sekarang, kita boleh lihat kepada kesan tinggalan daripada kaum ini, tetapi Allah memberi azab kepada mereka, ya. Apa yang berlaku ketika diingatkan oleh Nabi Saleh pada ayat yang ke-150, bertakwa dan taat kepada Rasul, ya, takwa dan taat pada Rasul. Ini adalah dua serangkai, tidak mungkin terpisah dalam perjuangan Rasul. Tidak mungkin ada yang kata saya taat pada Allah, Rasul saya tidak mahu ikut. Itu bukan Quran. Itu mungkin dia pendapat daripada agama yang berbeza. Maka pada ayat 151, wala tuti'u amral musrifin, kamu jangan taat kepada urusan orang-orang yang melampau batas. Siapa orang melampau batas? Pada waktu ini bila mereka kaya ini, muncul orang-orang yang ternama, yang terkenal pada waktu itu. Istilahnya selebriti lah Ustaz. Ya, selebriti ini tak semestinya pasal banyak follower dekat Facebook. Betul. Tapi kerana banyak kekayaan, banyak ilmu, banyak pengaruh, maka ini adalah golongan-golongan selebriti, tetapi mereka ini melampau. Apa yang melampaunya? Mereka melampau dari segi kenderaan mereka, daripada rumah mereka, duit mereka, mereka nakkan kemasyhuran, maka mereka akan buat sesuatu yang merosakkan. Alladzina yufsidun fil ard, pada ayat 152, wala yuslihun. Mereka tunjuk-tunjukkan Ustaz, ya, tunjuk-tunjukkan. Jadi orang lain pun rasa wah, ya, kalau zaman Nabi Musa itu ialah Qarun. Qarun tu memang dia siap beritahu lagi kepada semua orang di situ, sampai ke orang kata, alangkah bertuahnya kan kalau saya ini jadi geng, keluarga bersama dengan Qarun. Orang terpengaruh.
Ya, itu sebabnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sesuatu yang hebat dalam hidup kita ini, tak payah tayang-tayang lah. Ya, tak payah tayang-tayangkan. Ada orang kata ini untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, Ustaz. Ini saya nak tunjukkan nikmat daripada Allah. Tunjuk itu bukan dalam bentuk kita nak beritahu tunjuk pada orang, tetapi kita nak tunjuk pada Allah, iaitu dengan berbuat yuslihun, berbuat baik. Kan, buat lagi, kita bagi derma lagi pada orang miskin, bukannya derma dekat Facebook Ustaz ni kan. Dekat Facebook tunjuk gambar tapi orang yang tengok tergiur je kan apa yang ada pada orang itu bukannya yuslihun. Malah ia kadang-kadang menyebabkan dia dah bercuti kat sana, takkanlah saya tak bercuti ke sana. Dia akan menimbulkan hasud, ya, hasad dalam diri orang-orang yang tertentu. Jadi bila diingatkan perkara ini oleh Nabi Saleh, tak puas hatilah mereka, Ustaz. Yeah. Mereka tak puas hatilah. Golongan selebriti ini kata apa pula dia kecam saya, nak letak kereta bukan kereta dia, kereta saya. Kan. Rumah saya bukan rumah dia. Apa pasal kau nak sibuk? Kan. Jadi akhirnya mereka serang kepada Nabi Saleh. Qalu innama anta minal musahharin. Ya, kamu ni sebenarnya dah kena sihir. Banyak orang dah menyihir kamu. Ya, kalau Nabi Musa digelar sebagai ahli sihir oleh Firaun. Jadi bab sihir, bab gila ini adalah satu kebiasaan kepada orang yang membawa kebaikan, dan biasanya keluar label ini daripada siapa? Orang yang tak baik. Orang tak baik saja mengeluarkan label tak baik. Orang baik tak ada label, Ustaz. Betul. Orang baik dia kalau dia nak label pun jap. Saya nak label ni letak kat botol je, Ustaz. Kan? Tak ada letak dekat manusia. Jadi konsisten di dalam Al-Quran kita nampak pattern. Orang tak baik, dia ada perkataan tak baik, mengeluarkan label tak baik kepada orang yang baik. Jadi kalau tuan-tuan orang yang baik, bila nak bagi label yang baik. Tahniahlah dia tu baca Quran. Baru satu ayat pun kita kata tahniah. Ya, pasal apa? Lepas satu ada dua dan tiga, insya-Allah. Baik. Dan kemudian mereka menyatakan ma anta illa basyarun mithluna. Kamu ni manusia sama je macam kami, ya. Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Datangkanlah ayat, satu kebenaran, satu bukti mukjizat jika kamu betul-betul orang yang betul. Ini macam perkataan Firaun juga, cuma tukar masa saja. Tukar masa. Dulu Firaun cakap, kemudian awal lagi ini adalah kisah Samud ini sendiri, dan ia juga akan berlaku pada zaman ini. Kamu cakap je lebih kan, tunjuk mana bukti yang hebat sangat, kata apa sebagainya. Ini adalah konsisten Allah beritahu agar apa tuan-tuan, ketika kita baca di social media, ketika kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita, kita faham bahawa dalam keimanan kita ini, apa yang kita baca setakat ini, paling kurang ada 4 perkara kalau kita nak cerita pada anak-anak tadika kita. Pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, bertakwa pada Allah, taat pada Rasul, dan juga mesti buat persediaan hari akhirat, kerana kalau tidak diazab itu mungkin boleh di dunia, boleh di akhirat. Ya, kalau terlampau sangat di dunia lagi Allah sudah mengazab ataupun menghancurkan. Baik. Jadi ayat yang ke-155 adalah respon daripada Nabi Saleh. Mari sama-sama kita baca. Bila mereka minta ayat, minta satu mukjizat bukti, Allah kali ini menyahut dalam perkataan Nabi Saleh. Ayat 155 sama Ustaz Tirmizi. Ayat 155 Baik, kita baca ayat 155 untuk ayat yang seterusnya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 155. Nabi Saleh memberi respon kepada permintaan mereka diturunkan satu mukjizat, ya, untuk menunjukkan, menyatakan bahawa betul-betul ini adalah rasul. Maka kata Nabi Saleh, ini seekor unta betina. Hadza, ya, hadhihi naqatul laha shirbun, ya, iaitu
ini adalah unta betina yang berhak mendapatkan minum dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Apa kisahnya? Kisahnya daripada permintaan mereka itu ada seekor unta daripada batu yang terdekat di situ, keluar seekor unta dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan unta betina ini, naqah ini, dia sudah tentunya hidup dan memerlukan minuman. Dan apa yang berlaku ialah ustaz ya, dia minum ni ustaz, dia lain macam. Dia bukan minum sekali 2-3 botol 2-3 liter. Dia minum tu habis air dekat kawasan situ. Allah. Satu hari orang kat situ tak dapat air. Ini kesan bila seseorang meminta sesuatu lebih daripada Allah, kena ada komitmen. Kita ada al-Quran, di dalamnya ada banyak kelebihan kalau kita beriman, tetapi ada komitmen yang perlu kita berikan. Komitmen mereka ialah satu hari mereka tak ada air ustaz. Jadi air tu makin lama makin penuh balik, besok ada air mereka boleh minum balik besok. Tapi lepas tu unta tu akan minum lagi satu hari, habis air. Habis tu. Jadi ini akan mengganggu kepada comfort zone mereka. Selama hari ini saya dah ada air, saya ini kawasan kami, tiba-tiba mengapa kami kena berkongsi dengan Tuhan. Lebih kurang begitulah, berkongsi dengan unta tersebut. Jadi perkara ini mereka tak puas hati. Mereka tidak dapat puas hati. Awalnya mereka yang minta didurunkan ayah, tetapi mereka tidak puas hati. Nabi Saleh memesan pada mereka, wala tamassuha, jangan kamu menyentuhnya bisu dengan keburukan. Nanti azab akan datang pada hari yang amat dahsyat. Itu pesanan daripada Nabi Saleh kepada mereka. Tapi apa yang berlaku Ustaz? Fa'aqaruha. Ya, mereka menyembelih, dan pada paginya maka jadilah mereka di kalangan orang-orang yang menyesal dengan apa yang mereka buat. Sebenarnya yang sembelihnya seorang dua orang je. Yeah. Tapi Allah gelarkan fa'aqaruha, semua menyembelih kerana mereka bersekongkol untuk membenarkan. Pasal mereka tak puas hati. Air itu mengapa kena kongsi? Dalam hidup kita ni bila ada Quran Ustaz kan, kita kena kongsi masa kita kena infak. Bagi setengah orang, buat apa nak susah-susah kan? Kita dah happy go lucky kan? Kita dah ada duit, buat apa nak baca Quran, nak pergi ajak orang? Itu mengganggu comfort zone ataupun keselesaan bagi sesetengah orang. Jadi bila perkara ini berlaku, mereka pada akhirnya fa'asbahu nadimin, iaitu mereka menjadi amat menyesal, dan fa'akhadhahumul azab, mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diazab sehinggakan mereka ni hancur juga ya di dalam kerajaan ataupun kaum Nabi Saleh pada waktu ini. Tapi nak ceritanya apa Ustaz ya? Mereka minta ayah, ya, mereka minta mukjizat, dan akhirnya mereka yang kecewa ataupun menyesal. Ini mesej kepada Quraisy bahawa kalau mereka minta ayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menyesal. Dan kita kalau kita ada mukjizat, jangan sampai menyesal. Apakah yang menyebabkan boleh seseorang menyesal Ustaz? Pasal bila ada mukjizat, dia tidak menghargai mukjizat itu betul-betul. Ada Quran, tetapi Quran tu dia datang waktu nak meninggal, waktu nak bernikah, itu sahaja. Yang kita doakan tuan-tuan, kita akan sentiasa ambil ayat ini pada ayat yang ke-158. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ramai orang tak beriman, dan Allah beri peluang lagi kepada kita semua bahawa bila dapat berita ini, dapat cerita ini, mereka diazab kerana tidak menghargai mukjizat. Kita juga boleh diazab kalau tidak menghargai mukjizat. Moga Allah jauhkan kita, membawa kepada resolusi halaman 373. Yang pertama, waspada dengan kesyirikan yang boleh mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sentiasa ingat bahawa keselamatan boleh ditarik, keamanan boleh ditarik dalam negara ini jika kita tidak membaiki takwa, iman, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, jangan taati mereka yang melampau batas, selebriti, orang-orang ternama, berpengaruh, kalau mereka itu tidak membuat islah, pembaikan di dalam masyarakat. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman. Allahumma ja'alna min ahli al iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jauhkanlah kami daripada kesyirikan, ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dalam kehidupan kami, ya Allah, keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami, negara kami, dan seluruh negeri kami, ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, jauhlah kami daripada bersifat melampau ya Allah, jauhkan kami daripada ghulu dan bersifat melampau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa tenang mengikut sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan salah silap kami ya Allah, terimalah akan amalan-amalan kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar selalu kita menjadi ahli iman Ustaz ya. Sentiasa iman ini sebagai bateri penting dalam menghadapi pelbagai ujian yang melanda, dan inilah yang kita ingin bina dengan perjuangan tabung gerakan Al-Quran. Ya, sumbangan tuan-tuan adalah untuk memastikan Al-Quran ini menambah iman, Al-Quran ini dihargai, bukannya ditinggalkan hanya pada hari-hari yang tertentu sahaja sehingga menyebabkan menyesal kita di akhirat nanti. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok. Terus kita akan bersama lagi melihat kepada halaman 374 pada hari seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.